Gua ini terletak berhampiran jalan utama. Kami hampir tidak mengecamnya jika tanpa bantuan penduduk tempatan. Petang itu, cahaya matahari kemas-emasan menyinari tinggalan bersejarah ini. Kami meninjau sekitar gua. Pikiran kami mengimbau kisah teladan masa silam. Suatu masa dahulu, beberapa pemuda yang beriman melarikan diri daripada pemerintah zalim dan bersembunyi di sebuah gua. Di situ, pemuda-pemuda itu beribadat kepada Allah yang Maha Esa sambil berdoa semoga mereka beroleh keselamatan dan diberi petunjuk hidayah. Mereka berlindung di gua itu kerana raja yang zalim selalu menindas orang beriman. Allah Maha Bijaksana. Pemuda-pemuda itu ditidurkan Allah dengan nyenyaknya dalam gua itu selama beratus tahun. Kemudian Allah bangkitkan mereka daripada tidur. Selepas bangun, pemuda-pemuda itu pun berkata, Tuhan kami ialah Allah yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan selain daripadanya. Jika kami menyembah selainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Pemuda-pemuda itu berkata sesama mereka, kaum kita menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Sepatutnya mereka membukakan keterangan yang nyata, membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian. Maka tiada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah. Sebagaimana Allah menidurkan mereka bertahun-tahun lamanya dalam keadaan sihat dan selamat, demikian juga mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak terkejar sedikit pun, sehingga mereka sendiri tidak menyedari apa yang terjadi kepada diri mereka. Malahan ada antara pemuda-pemuda itu menyangka mereka tidur hanya selama sehari atau kurang daripada itu. Kami merakam persekitaran tempat dikatakan peristiwa itu berlaku. Kami bayangkan bagaimana pemuda-pemuda itu tidur begitu lama. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 18 menjelaskan bagaimana Allah membalik-balikkan mereka dalam tidur ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Setelah bangkit daripada tidur yang lama itu, utusan pemuda-pemuda itu pun pergi ke bandar untuk membeli makanan. Dia merasa heran melihat keadaan bandar dan penduduknya berubah sama sekali. Penduduk bandar itu pula pelik melihat keadaan pemuda itu. Apabila pemuda itu mengeluarkan wang untuk membeli makanan, mereka mengesyaki sesuatu kerana wang itu sudah bertahun-tahun lamanya dan tidak lagi digunakan. Pemuda itu dituduh mengambil harta terpendam lalu dibawa menghadap raja. Raja yang memerintah ketika itu adalah raja yang beriman. Setelah mendengar kisah pemuda itu, raja dan pengikutnya pun berangkat ke gua Ashabul Kahfi menziarahi penghuninya yang lain. Kemudian pemuda-pemuda itu pun meninggal dunia sesudah mengucapkan selamat tinggal kepada raja dan pengikutnya. Raja beriman itu pun memerintahkan sebuah tempat ibadah dibina di sisi gua tersebut. Banyak keajaiban yang berlaku dengan izin Allah. Nabi Adam AS dilahirkan tanpa ibu dan bapa. Siti Hawa dilahirkan tanpa ibu. Nabi Isa AS dilahirkan tanpa bapa. Uzair dimatikan dan dihidupkan semula. Pemuda-pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi ditidurkan beratus tahun. Kesemuanya berlaku memperlihatkan betapa Allah Maha Berkuasa. Banyak pendapat tentang tempat Ashabul Kahfi, dan ini adalah salah satu dari lokasi yang dikatakan berlakunya peristiwa itu. Kini yang tinggal hanyalah kesan peristiwa Ashabul Kahfi. Beberapa maklumat mengenai kisah ajaib itu disediakan kepada pengunjung gua ini. Beberapa bahan disertakan untuk tujuan itu. Menurut pakar sejarah, pemuda-pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi beragama Nasrani. Mereka hidup selepas zaman Nabi Isa AS. Ada berpendapat, pemuda-pemuda itu melarikan diri daripada kezaliman Maharaja Rom bernama Dakis. Mereka pula dikatakan bangun semula pada zaman pemerintahan Theodosius II. Menurut